Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kitab yang saya akan gunakan pada hari ini adalah daripada kitab Subulus Salam, ya. Di hadapan sekali adalah kitab At-Taharah. Kemudian sekarang kita akan sebutkan tajuk daripada kitab Siam, kitab yang berkaitan dengan puasa. Okey, hai semua. Okey, saya akan bacakan, cuma syarah tu tidaklah terlalu panjang, insya-Allah kita buat dalam 15 hingga 20 minit saja untuk malam ini. Kalau berkesempatan kita akan buat pada malam-malam yang berikutnya lah. Yang kalau tak pun mungkin apabila saya lapang saja kita akan bertemu lagi di laman sosial online. Okey, bila sebut tentang puasa, puasa daripada sudut bahasa, sebab perkataan puasa as-siyam itu daripada perkataan bahasa Arab. Daripada sudut bahasa ia bermaksud al-imsak. Imsak tu apa? Kalau kita lihat perkataan Arab di sini, dia menunjukkan perkataan imsak. Imsak itu menahan diri. Daripada sudut bahasa, menahan diri. Apa sahaja yang berkaitan kita tahan diri, itu adalah imsak. Contohnya, apa sahajalah perbuatan. Kita tahan diri apa? Tahan diri daripada makan, tahan diri daripada bercakap, tahan diri daripada apa? Berbuat perkara maksiat, tahan diri daripada segala perkara, itu adalah imsak daripada sudut bahasa. Maknanya kalau contoh waktu subuh tu, sebelum subuh, kan kita ada 10 minit lebih kurang untuk imsak. Itu juga maksud imsak di situ adalah menahan diri. Kita tahan diri daripada apa? Tahan diri daripada makan. Kalau pada sudut syarak pula, dekat sini menyebut apa? Wa fi syar'i imsakun makhsusun wa huwa al-imsak 'anil akli wa syurbi wal jima' wa ghairihima. Imsak yang khusus yang disebutkan dalam bab puasa ni, jadi sebab apa? Imsak makhsus. Satu imsak, satu kita tahan diri daripada satu perkara yang telah dikhususkan oleh syarak, iaitu menahan diri daripada apa? Muallif kitab ini telah menyebut anil akli, daripada makan, kita tahan diri daripada makan, tahan diri daripada asyurbi, daripada minum. Kemudian tahan diri daripada dekat sini jima'. Maknanya dalam bulan puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima'. Itu perkara yang obvious, perkara yang orang kata jelas, yang kita tak boleh buat. Wa ghairihima, dan ada perkara-perkara yang lain. Mimma warada bihi syar'u, yang telah disebutkan oleh syarak. Jadi itu disebutkan benda apa yang kita tak boleh buat. Jadi waktunya pada bila? Fin nahar. Fin nahar. Pada waktu siang, maknanya daripada terbit fajar, waktu subuh sehinggalah terbenam matahari. Jadi alal wajhil masyru', wajah dalam bentuk yang telah disebutkan daripada sudut syarak. Wa yatba'u dzalik al-imsak 'anil lagwi war rafath, perkara yang sia-sia dan perkara rafath, perkara yang tidak eloklah. Perkara yang tidak elok, dan wa ghairihima, perkara selain daripada kedua-duanya. Jadinya yang melibatkan apa? Perkataan yang diharamkan dan juga makruh. Tak bolehlah jadi macam apa? Diva AA tu kan. Setiap kali dia bercakap ada je perkataan tu. Maki hamun lah apa semua sekali. Kita yang dengar ni pun tak sanggup nak pasang dia punya video tu kan. Walaupun pasal COVID ni memang dia ada sebut, baguslah orang cakap kan. Dia punya cakap tu direct kan, direct to the point. Kau ni begini memang. Jadi tak boleh tuan-tuan, perkataan yang sedemikian kita kena kawal. Perkataan yang haram ke perkataan yang makruh. Makruh tak boleh, haram lagilah tak boleh kan. Okey, disebabkan liwurudil ahadis, terdapat banyak hadis, beberapa hadis. Kat sini menyebut bin nahi, yang melarang, anha, melarangnya dalam daripadanya fi shaum, dalam keadaan puasa, ziyadatan ala ghairihi, dan yang lain-lain lagi lah sebagai tambahan, fi waqtin makhsus bi syurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Dekat sini sebab apa?
tufassiluha al-hadis al-atiyah. Yang mana kita boleh tengok dalam hadis-hadis yang akan datang. Ya, sekejap lagi lah kita akan sebutkan. Wa kana mabda'u fardihi fi sunnati tsaniyah. Ya, fi sanah, maaf, fi sunnah pula. Fi sanah ats-tsaniyah, maknanya mabda' fardah. Ya, mabda' fardih. Mabda' permulaan kefarduan puasa adalah pada tahun yang kedua Hijrah. Tahun pertama Nabi berhijrah, tahun kedua barulah difardukan untuk berpuasa kan. Kalau sembahyang sebelum tu lagi lebih awal, ya. Jadi kalau kaedah dalam usul fiqh, la yajuz ta'khir bayan an waqtil hajah. Kalaulah puasa tu disuruh awal tapi perintahnya ataupun cara melakukannya belum dijelaskan, maka kita belum puasa. Jadi dalam bab puasa ni maknanya perintah itu datang pada tahun kedua. Jadi tahun itulah baru umat Islam diwajibkan untuk berpuasa kan. Ayat puasa kita dah tahu, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Jadi kita pun nak berpuasa jugalah, tak lama lagi kan. Lama ke tak lama? Tak lama dah. Jadi moga-moga kita berkesempatan, moga-moga virus yang ada ini dia dapat virus ni lenyap, pergi, dan kita sempat berkesempatan dan kita boleh menyambut raya dengan tenang hatilah. Tak adalah kita risau nak pergi melawat rumah orang pun kita tak boleh nak pergi, orang pun risau nak terima tetamu kan. Jadi kita doakan moga-moga dengan usaha kita, dengan keazaman yang ada pada diri kita untuk mengelakkan diri daripada virus ni, insya-Allah kita dapat kita berpuasa dan sembahyang tarawih kan. Semangat sembahyang tarawih tu tuan-tuan, best sembahyang tarawih ni ya. Jadinya moga-moga lah kita doa kepada Allah SWT supaya kita semualah orang Islam di Malaysia ni dapat bersatu hati untuk kita mematuhi peraturan ataupun saranan kerajaan Malaysia. Okey, seterusnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain. Apa maksudnya? La taqaddamu, taqaddam ke hadapan, taqaddam ila al-amam, ke hadapan. Taqaddam, janganlah kamu melebihi, mana kita berpuasa Ramadan lebih awal daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu sepatutnya sekarang ni contoh hari Sabtu kan. Contohlah ni contoh bulan Ramadan tu hari Isnin. Tapi kita nak puasa Ramadan tu lebih awal. Kita nak puasa hari Ahad. Tu tak boleh tuan-tuan. Sebab itu sebut sini, jangan kamu taqaddamu, mendahului Ramadan sehari ataupun 2 hari. Ya. Jadi maksudnya apa? Jangan kita puasa sebelum Ramadan tu. Sehari 2 hari jangan puasa. Dengan beranggapan puasa itu adalah puasa Ramadan. Tak apa, nanti kita akan jelaskan dekat bawah. Ini cuma huraian sebutan ataupun hadis yang digunakan oleh para ulama. Hai kawan-kawan yang baru join, yang baru melintas kan, yang baru melintas di FB live saya untuk bab puasa daripada kitab Subulus Salam ya. Jadi kitab Ahlul Hadis yang dihimpunkan oleh daripada pengarang kitab Fathul Bari, apa nama ni, Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang itu kana yasumu. Bila sebut kana ini, dia menjadi sesuatu yang dah menjadi kebiasaan dia. Perkataan kana itu, dia bila sebut kana, dia dah biasa buat benda tu. Kana yasumu, dia dah biasa puasa sebelum itu, maka dia boleh puasa. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, kita tengok penerangan di bawah ni. Okey, fihi, Subulus Salam. Okey, kita tengok daripada sinilah. Kitabus Siyam an Abi Hurairah, la taqaddamu Ramadan, fihi dalil ala itlaqi hadzal lafaz ala syahri Ramadan. Ya. Jadi dia merujuk kepada bulan Ramadan. Bila sebut Ramadan, dia merujuk kepada bulan Ramadan. Kemudian hadis Abu Hurairah inda Imam Ahmad wa ghairihi marfu'an. Hadis ni hadis marfu' yang sampai kepada Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Ada hadis lain berkaitan dengan sebutan nama Ramadan ini. Okey, la taqulu ja'a Ramadan.
Janganlah kamu katakan telah datang Ramadan, fa inna Ramadan ismun min asma'illah, sesungguhnya Ramadan itu nama daripada nama-nama Allah. Walakin qulu jaa syahrul Ramadan. Tetapi katakanlah telah datang bulan Ramadan. Jadi hadis ni tarafnya apa? Kan? Boleh tak kita kata kan ada lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi kalau kita nak sebut, boleh tak kita sebut Ramadan tiba? Ataupun kita nak sebut bulan Ramadan tiba, bulan Ramadan tiba. Okey, dalam hadis ini dia kata jangan. Tetapi kita tengok balik taraf hadis. Dekat sini disebutkan dah. Ya, hadisun dhaif. Hadis itu hadis yang lemah. La yuqawimu ma thabata fi sahih. Dia tidak boleh melawan apa, tidak boleh nak orang kata apa nama ni? Ialah tak boleh nak orang kata jadikan dia lebih kuatlah daripada hadis sahih. Okey, bisaumin daripada hadis yang sahih. Sebab hadis sahih menyebut la taqaddamu Ramadan. Dia tak menyebut la taqaddamu syahra Ramadan. Jadi dibolehkan kita sebut perkataan Ramadan saja walaupun kita tak sebut perkataan syahru, perkataan bulan Ramadan, ya. Okey, bisawmi yaumin wala yaumin illa rajul. Ya, jadi begitulah pada naskah Bulughul Maram, ya. Lafaznya dalam kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, illa an yakuna rajulun. Okey, tak apalah ya, lafaz yang berbeza tapi merujuk kepada makna yang sama. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, yakunu tammatun ayyujad rajul. Ya, ada sekiranya ada seorang pemuda, kecuali yujad rajul, ya, ada seorang pemuda. Jadi dia maksudkan pada ayat itulah walafzu Muslim, dalam kitab Imam Muslim lafaznya illa rajulan. Di sini illa rajulun. Mungkin dekat situ lepas perkataan illa dia rajulun. Dia dhammah dekat situ. Dekat sini lepas perkataan illa dia rajulan. Mungkin hari itu kita ada tak dengar bila kita sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayya, huwal hayyal qayyum. Ada yang kata huwal hayyul qayyum. Jadi tak ada masalah sebenarnya, ya. Bila illa dekat sini dia boleh jadi marfu', dia ada dhamma, ataupun dia boleh jadi mansub, ya. Ada dua tanwin lah, ya, tanwin di atas. Okey, hai semua. Kita sambung semulalah kan. Okey, qultu wa huwa qiyasul arabiyyah. Jadi kita mengikut kepada garis panduan di dalam bahasa Arab. Ni qultu ni kata pengarang, kata pengarang ni lah. Li'annahu istithna muttasilun min madhkur. Sesungguhnya sebab dia istithna. Dalam bab, kalau kita belajar dalam bahasa Arab ni, bab nahwu, dia ada bab namanya istithna. Istithna ni bab pengecualian. Tapi tak apalah, kita tak nak mendetailkan bab istithna ni. Mungkin kalau ada yang belajar bahasa Arab tu boleh carilah bab istithna, bab pengecualian. Kana yasumu sauman fal yasumhu. Kana yang selalu berpuasa, ya, satu-satu puasa, fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Al hadis dalilun ala tahri saumi yaumin aw yaumin qabla Ramadan. Dalil dalam hadis yang telah disebutkan di atas ini, dalil apa kita tak boleh puasa sehari sebelum Ramadan ataupun 2 hari sebelum Ramadan, ya. Okey. Kemudian sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Okey. Mana tadi? Okey, muttafaqun alaih al hadis ala tahrim. Ya, tak boleh kita berpuasa 2 hari sebelum Ramadan ataupun sehari sebelum Ramadan. Okey, berkata Imam At-Tirmizi ba'da riwayatil hadis, selepas meriwayatkan hadis, al-amal ala hadza inda ahli al-ilm karihu, ya, daripada di sisi ahli ilmu, dari sisi ulama, mereka menyatakan karihu. Karihu ni tidak disukai, ataupun dalam bahasa kita sebut makruh, an yata'ajjal ar-rajul as-siyam. Ya, kalau seorang itu dia nak bersegera berpuasa, maknanya lebih awal, puasa Ramadan lebih awal. Lepas Ramadan tak masuk lagi dia dah puasa Ramadan. Tak boleh, ya. Okay, ada yang menyebut makruh, ya. Qabla dukhuli Ramadan, limakna Ramadan.
Ya, maknanya tidak boleh kita berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Wa qawluhu li makna Ramadan taqyidu linnahi. Ya, taqyidun linnahi. Maknanya kita nak puasa sebelum Ramadan dan kita katakan itu adalah Ramadan. Itu tak boleh. Ya, sebab termasuk dalam larangan. Bikauni as-sawmi ihtiyatan. Dia berpuasa itu disebabkan berjaga-jaga. So aku puasa ni puasa apa? Puasa Ramadan. Padahal Ramadan tak masuk lagi. Dia puasa awal. Ni sebagai berjaga-jaga. Ini tak boleh. Laula kana sawmu sawman mutlaqan. Jadinya dia tidak dibolehkan untuk berpuasa lebih awal. Okey. Habis dah hadis yang pertama tadi. Kita masuk pula kepada hadis yang kedua. Dah berapa minit kita? Bukan 10 minit. Jadi kelas kita ni hanya lebih kurang insya-Allah sekitar 15 minit sajalah kan. Tak perlu laju. Tadi saya cuma bacakan saja apa yang dikatakan oleh para ulama. Saya tak adalah membuat tafsiran. Jadi tafsiran ni memerlukan orang yang ilmunya yang lebih luas lah. Jadi ilmu saya pun agak terhad saja. Jadi saya terjemahkanlah apa yang disebutkan oleh para ulama. Jadinya kalau tuan-tuan nak cari kitab ni, ada kitab Subulus Salam, terjemahan dalam bahasa Melayu pun ada. Jadi saya cari dalam PDF tak ada. Jadi saya terpaksalah ambil yang di dalam bahasa Arab saja. Jadi kalau nak cari yang bahasa Melayu boleh cari. Cumanya sebaiknya kalau kita nak baca pun, kalau boleh adalah yang orang yang faham untuk menerangkan kepada kita. Kalau tak nanti takut salah faham ya. Okey, kemudian hadis yang lain, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, ya, man shama al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wassalahu al-khamsah, ya, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Okey. Jadinya dekat sini, barang siapa berpuasa hari yang dia berasa syak, faqad asa Abul Qasim, dia telah berbuat maksiat kepada Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dan disebutkan bahawa secara bersambung sanadnya oleh lima perawi. Kemudian disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Okey. Kemudian dalam kitab Subulus Salam kan nafli al-mutlaq. Okey, ni sasanya daripada sebelah ni tadi. Multabisan wa huwa. Okey, ni lain ni. Okey, tak apa. Kita sambung sahaja syarah daripada hadis. Okey, kalau ini pun ada penjelasan lagi daripada penulis kitab. Wa inna ma'naha an taqaddumu Ramadan li anna syari' qad 'allaqa ad-dukhul fi shaumi Ramadan bi ru'yati hilal. Maknanya masuk Ramadan dengan melihat anak bulan. Kalau kat sini tak apa, teruskan sahaja syarah kepada hadis tu secara direct. Kemudian siyam yaumi syak, berpuasa pada hari syak. Okey. Man shama al-yawm alladhi yashukku mughayyiru as-sighah musnadun ilaihi wa fihi qara' Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak ila Ammar wa zada al-musannif al-Fath wa annahum wasaluhu, dan ada di kalangan ulama yang menyatakan hadis ini hadis yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ni jalan sanad tadi Tariq Amru bin Qais bin Abi Ishaq wa lafdhuhu indahum, dan ada lafaz lain daripada para ulama iaitu lafaznya kunna inda Ammar bin Yasir, kami si Ammar bin Yasir fa utiya bisyatin mafdiyatin faqala kulu fatanaha. Okay. Jadi ini lafaz daripada hadis yang lain. Yang ini maksud dia inni shaim faqala Ammar man shama, kemudian man shama sambung ni musyakul ladzi yaumal shamal ladzi yashukku, jadi disambungkanlah. Ini penerangan kepada hadis Okey, kita lihat pula pada yang sebelum. Okey, sebelumnya pada Subulus Salam. Okey, kita tengok pada yang inilah. Kita ulang balik, sebenarnya penjelasannya ada lagi di sini, saya lupa nak baca. Okey, wa maknahu, tengok balik Ustaz sebelum ni. Wa inna ma taqaddam Ramadan. Okey. Kita syarahkan lagi hadis yang berkaitan, hadis yang awal ni sebenarnya. Cuma syarahnya di belakang Okey. Wa maknahu mustafad min al-hadits an-nahi an istiqbal Ramadan bisaumin wa hadits al-amr bisaumihi li ru'yatihi.
Jadi secara keseluruhannya hadis yang melarang daripada kita menyambut Ramadan lebih awal ataupun kemudian hadis yang menyuruh kita berpuasa apabila kita melihat anak bulan. Okey. Jadi kat sini ada tajuk yang awal tadi ya. Okey, maaf. Saya dah terlebih dah terlebih. Tersalah. Okey. Yang ini bukan cerita pasal Ramadan. Yang ini baru okey. Annahu ba'da taqid ilzam jawaz taqaddum Ramadan bi ayyi shaumin kana. Jadi boleh untuk kita berpuasa pada sehari sebelum Ramadan kana wa huwa khilafuz zahir an-nahi. Hadis ni dia telah menyalahi zahir larangan zahir larangan fa innahu am. Hadis ini adalah am lam yastathni minhu illa shaum. Tidak mengecualikan kecuali puasa orang yang telah terbiasa berpuasa pada hari yang sebelum-sebelum ini. Kalau kita lah bulan Syakban itu memang ataupun bulan-bulan sekarang ni kita memang jarang puasa, tiba-tiba kita nak puasa, rajin pula puasa kan bulan Syakban tu. Nak masuk bulan Ramadan dah. Jadi kalau orang yang biasa puasa, contoh sekarang pun dia puasa Isnin Khamis, masuk bulan Syakban pun dan Isnin Khamis kemudian pada hari yang dia puasa tu adalah pada 30 Syakban. Jadi orang ini bertepatan contoh hari Khamis, maka dia boleh berpuasa sebab dia dah terbiasa. Mani'tada telah menjadi adatnya berpuasa. Jadi ayyam maklumah pada hari yang diketahui. Bukanlah kita tiba-tiba nak puasa kan. Jadi orang yang dah biasa puasa, contoh dia puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis dan dia puasa hari Bid, hari putih, maknanya bulan mengambang pada 3 hari kan. 13, 14 dan 15. 14, 15 dan 16. Jadinya ataupun dia puasa selang sehari, puasa Nabi Daud. Orang ini dia boleh puasa. Kalau orang lain dia tidak boleh berpuasa. Kalau kita lah jangan puasa macam saya pun kan. Jangan puasa. Tiba-tiba dah masuk bulan Syakban tu tiba-tiba rajin. Terkena pula pada hari itu sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum Syakban. Itu jadi kita tak boleh puasa lah. Tapi kalau yang memang adat kita, kebiasaan kita berpuasa, jadi kita boleh sambung puasa tersebut walaupun orang panggil hari itu hari Syak, tapi orang tadi dia berpuasa bukan atas sebab Syak, dia berpuasa sebab memang dia biasa puasa. Okey Jadi berbeza. Kita kena tengok keadaan diri kita. Keadaan diri kita ni keadaannya macam mana? Selalu puasa ke jangan puasa? Kita letak kalau dia kita selalu puasa tak ada masalah. Tapi kalau di kita jangan puasa, kita kena tengok keadaan diri kita lah. Wa wafaqa dzalik akhir yaumin min Sya'ban. Dia biasa puasa dan hari yang dia biasa puasa tu bertepatan pula dengan akhir hari dalam bulan Sya'ban. Kita tengok kat sini. Jelas ya. Jadi kalau siapa-siapa, saya ulang balik, siapa-siapa yang ada kitab Subul Salam dalam bahasa Melayu boleh tengok. Saya cari tak ada. Jadi saya gunakan dalam bahasa Arab lah. Walau arada sallallahu alaihi wasallam as-sauma al-muqayyida bima dzakar laqala illa mutanaffila. Kalaulah Nabi nak kata bahawa siapa-siapa nak puasa pada 30 Syakban 29 boleh, Nabi akan gunakan ayat sebagaimana ini. Illa mutanaffila, kecuali orang yang nak buat puasa sunat. Nabi tak sebut tu. Nabi cuma sebut orang yang dah biasa puasa. Orang yang dah biasa puasa, tiba-tiba puasanya tu bertepatan dengan sehari 2 hari sebelum Syakban, sebelum Ramadan, dia boleh teruskan berpuasa. Sebab itu Nabi tidak gunakan lafaz illa mutanaffila. Nabi gunakan lafaz, mana dia hadis tadi? Nabi gunakan lafaz illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jadi lafaz yang berbeza kita kena tahu. Kalau tiba-tiba kita nak puasa hujung Syakban tu dah tak boleh lah. Sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Wa innama naha taqaddum Ramadan wa in syaqara alaqad dukhul fi shaum Ramadan bi ru'yatin. Jadi kita tak boleh tiba-tiba kita nak puasa sebelum Ramadan tu sehari 2 hari. Sebab apa? Nak puasa Ramadan lebih awal tak boleh sebab kita syarak telah menetapkan kita kena tengok anak bulan. Jangan memandai-mandai kan. Tak tengok anak bulan lagi tiba-tiba puasa. Jadi kita kena tengok anak bulan dahulu. Okey. Fal mutaqaddimu alaihi mukhalifun lin-nassi. Orang yang mendahulukan puasa Ramadan sehari ataupun 2 hari telah bersalahan, menyalahi
ya, telah menyalahi nas. Mukhalafatun nas, ya, amran wa nahya, perintah Nabi dan juga larangan. Dia telah perintah Nabi nak puasa tengok bulan. Dia telah langgar larangan. Dia telah tak langgar arahan. Dan Nabi melarang. Jadi kita telah melanggar perintah dan kita telah langgar juga larangan, ya. Wa fihi ibtalun. Rasanya macam dah terlebih masa dah kan. Okeylah, kita nak sambung ke nak berhenti? Nak berhenti ya? Tak payah lama kan. Okeylah, itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Hadis ni baru sentuh rasanya satu hadis. Satu hadis. Tak setengah jam juga. Jadi kalau ulama' ni yang menulis ni macam mana lah. Ya, ilmu mereka sangat-sangat banyak. Mereka menulis buku. Tapi saya kekurangan ilmu. Saya hanya mampu baca saja kepada tuan-tuan. Apa yang telah ditulis para ulama'. Saya tidaklah mampu mensyarahkan sebagaimana ulama' mensyarahkan kitab inilah, kitab kitab apa nama ni, Bulughul Maram, ni syarah Subul Salam, pengarangnya As-San'ani. Okeylah, setakat itu saja, kita jumpa lagi. Moga semuanya bermanfaat. Kita akan jumpa lagi lah. Kalau ada nak request ke apa, bolehlah PM saya. InsyaAllah kita akan buat live lagi. Tapi kalau tak ada pun, kalau ada kelempangan pada masa yang akan datang, kita akan buat live juga. Mungkin tidak lama, 15 hingga 20 minit. Kalau lama sangat, macam cakap boring lah pula kan. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia?